Okey, baik. Seterusnya hari ini kita akan bercakap berkenaan perjanjian kerjasama ekonomi serantau ataupun lebih dikenali sebagai RCEP. Ini antara perjanjian perdagangan mega. Terdapat pertukaran sebanyak 102.2 trilion ringgit ya di bawah perjanjian ini yang ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN bersama 5 negara anggota Asia lain seperti China, Korea Selatan, Australia, New Zealand dan juga Jepun. Jadi kalau kita lihat ini antara negara yang mempunyai struktur dagangan yang kukuh. Jadi kita ingin melihat bagaimana sebenarnya perjanjian ini memberi manfaat dalam struktur perdagangan di Malaysia. Bersama dengan kita melalui Skype hari ini. Ya, kita bersama dengan Profesor Datin Dr. Norizan Abdul Razak, iaitu Profesor Digital Literasi dan E-Learning, Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudah pun bersedia melalui Skype. Jadi Profesor, bagaimana Profesor melihat apabila perjanjian ini ditandatangani, ia boleh memberi kesan kepada pemain industri kecil dan sederhana, khususnya pada era sekarang banyak sebenarnya pemain industri kecil dan sederhana ini telah pun mengorak langkah ke hadapan menggunakan platform dalam talian untuk berniaga. Bagaimana Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan dan Syahidah, dan selamat pagi kepada semua. Jadi seperti kita dah lihat lagi tu, pada 15 bulan, iaitu perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau yang dipanggilkan short form dia RCEP ya. Setelah 8 tahun perundingan, kita dapati ialah satu tonggak sejarah untuk semua. Tetapi bagaimanakah impaknya kepada PKS kita, iaitu pemain dalam industri kecil dan sederhana di Malaysia? Kerana apabila RCEP ini ditandatangani, kita dapati bahawa ia membuka satu pasaran dan juga memastikan rantaian bekalan yang tidak terganggu di kalangan 15 negara anggota ya. Walaupun 15 negara ini di bawah perjanjian ini mempunyai tahap pembangunan ekonominya yang tidak sama, tetapi saya mengharapkan ia dapat memberikan manfaat kepada semua dan meningkatkan integrasi ekonomi dan juga membantu memulihkan ekonomi negara kita setelah kita dilanda oleh COVID-19 ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, ada banyak kerisauan di kalangan PKS dan juga mereka yang di dalam memasarkan produk mereka secara atas talian, kerana kita merasakan bahawa ianya akan dimonopoli oleh negara-negara yang besar seperti China dan juga Korea Selatan ya. Kerana kalau kita dapati sekarang pun lambakan produk-produk China di dalam talian begitu banyak. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa PKS Malaysia kita ini tidak ketinggalan untuk mendapat manfaat daripada RCEP ini. Jadi Cik Razwan, saya ingin merasakan bahawa banyak perkara yang perlu kita bantu, terutama pada PKS di negara kita dan juga PKS wanita kita ya. Di mana yang pertamanya, apabila kita membeli barang-barang mentah daripada negara China, selalunya kita buat semula dan kita pasarkan semula di Malaysia ini. Dan saya tidak mahulah kalau RCEP ini nanti apabila membuka pasaran global, PKS kita mengambil langkah seperti membeli produk China, transit di Malaysia dan jual semula. Kerana untuk mendapatkan zero tarif tadi, iaitu cukai mendapat kosong ya, tak perlu bayar, kita perlu ada membuat penambahbaikan produk-produk yang kita beli bahan mentahnya daripada negara anggota. Kita kena buat lebih kurang 30% penambahbaikan dan dijual semula, barulah kita mendapat keuntungannya. Jadi ada banyak perkara lah PKS daripada usahawan-usahawan di negara kita perlu kita literasikan mereka. Apakah kebaikan, bagaimana untuk mendapat manfaat yang terbaik di dalam mengejar ya manfaat-manfaat dalam perjanjian yang komprehensif ini. Pada pandangan Prof sendiri, kalau di bawah perjanjian RCEP ini, pengurangan tarif itu antara perkara yang diberikan penekanan lah. Tarif ni orang kata cukai
barangan import dan juga ekspor dan sebagainya ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jadi bagaimana sebenarnya dalam masa yang sama untuk negara Malaysia mengimbangi contohnya pengurangan tarif itu untuk menggalakkan lagi sudut perdagangan import dan juga ekspor barangan daripada 15 negara anggota ini, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana pendapatan daripada hasil perdagangan tersebut. Okey, soalan tu saya merasakan bahawa ianya perlu kita lihat dalam konteks PKS kita dan juga e-dagang kita ya. Apabila mereka tidak perlu membayar cukai dalam pembelian barang-barang daripada negara anggota, ia memudahkan kita mendapat bahan yang lebih murah. Jadi apabila kita mendapat supply yang murah, kita dapat menjualkan balik di dalam harga yang juga murah. Tetapi hanya satu sahaja kerisauan, produk-produk daripada negara China memang sudah amat murah ya. Jadi untuk kita PKS daripada negara kita, Malaysia kita dapati bahawa kita perlu bersaing, kita perlu memastikan bahawa produk kita bukan hanya murah tapi mempunyai kualiti, mempunyai piawaian yang tinggi yang menepati standard supaya dapat dijual di pasaran global. Dan untuk PKS di negara kita memastikan bahawa kita mempunyai juga intellectual property produk-produk kita dan branding yang baik. Kerana apabila kita bersaing ya, walaupun tarif diberikan kosong, tak perlu bayar cukai dan sebagainya, tapi untuk kita bersaing dan untuk kita mendapatkan pasaran ya di luar sana, menjual produk-produk kita dengan baik, kita perlulah mempunyai penjenamaan produk kita yang semua orang nak cari. Saya agak tertarik ya untuk melihat jualan 11 bulan 11 tempoh hari ya, di mana 800 juta telah pun dijual beli dalam masa satu hari, dan salah seorang daripada yang membeli telah membelanjakan hampir 80,000 satu hari ya, dia boleh beli. Maknanya orang Malaysia ni ada duit ya. Tetapi apakah yang dibeli secara atas talian apabila kita membuka satu hari one day sale ini yang memang memberikan satu harga yang murah? Apakah rakyat Malaysia beli? Jadi kebanyakan yang belinya adalah produk-produk yang mempunyai brand atau jenama luar negara. Walaupun produk-produk IKS kita sudah nampak ianya mula dibeli oleh orang luar, iaitu orang Malaysia juga, tetapi produk-produk ini perlulah membuat satu lonjakan jenama ya, supaya ianya dikenali di luar negara juga. Dan untuk dikenali di luar negara, cara kita memasarkan produk kita, penulisan produk-produk kita dan juga branding kita perlulah ianya mendapat tarikan untuk pembeli luar negara. Jadi kita memastikan juga produk apa yang paling laris dijual ya. Jadi produk-produk ICT, produk berteknologi. Jadi bagaimana PKS kita perlu mengambil peluang ini. Jadi mungkin kita tidak berapa mahir untuk mengeluarkan produk-produk komputer dan sebagainya, tetapi kita mempunyai satu niche iaitu produk halal. Jadi kalau produk halal, kalau kita letak di dalam perdagangan secara atas talian ni, saya rasa Malaysia mempunyai satu posisi yang memang agak tinggi daripada negara-negara yang lain. Kepercayaan produk halal kita adalah amat tinggi. Jadi kita kena melihat apabila RCEP ini memberikan satu perdagangan bebas ya kepada semua, apakah niche kita, terutama pada PKS kita ini untuk berniaga secara atas talian. Jadi kalau kita tahu niche kita di mana, jadi kalau pun pasaran itu dibuka, kita dapat memastikan produk kita dibeli dan tidaknya ada dinamakan colonization, digital colonization oleh negara-negara yang ekonominya besar dan sudah pun lama duduk di dalam e-dagang ini. Prof, sedikit kita nak sentuh tentang belanjawan 2021 yang mana telah pun memperuntukkan sebanyak 150 juta ringgit untuk kempen e-dagang PKS, dan pastinya untuk kita memperkemaskan lagi industri kecil dan sederhana ini, kerana kita faham mereka sudah pun beralih kepada perniagaan dalam talian, dan apabila perjanjian ini ditandatangani, banyak peluang sebenarnya kita boleh gunakan untuk memperkemas lagi dan untuk membina lagi ekonomi di dalam sektor kecil, industri kecil dan sederhana
sederhana ini. Tetapi apabila Prof menyebut tentang keadaan persaingan yang berlaku itu, saya kira apabila produk daripada China khususnya, mereka menghasilkan satu produk itu dalam bentuk mass production begitu banyak dan banyak kos diserap sehingga menjadikan produk tersebut murah. Tetapi berbanding dengan di Malaysia, dari segi production kita masih lagi dalam skala yang kecil menyebabkan kos itu berlaku ataupun diserap itu masih lagi tinggi. Jadi perbandingan harga itu kalau kita nak lihat dari segi perbandingan harga di Malaysia lagi tinggi. Jadi bagaimana dengan belanjawan 2021 ini dapat kita serap kos yang dikeluarkan ataupun digunakan oleh PKS ini untuk kita bersaing dengan produk yang datang daripada China? Okey, jadi kalau kita lihat dalam bajet yang baru hari itu yang telah dibentangkan, banyak kita dapati insentif-insentif untuk usahawan-usahawan kita. Dan saya suka untuk membawa juga di sini usahawan-usahawan wanita, di mana lebih kurang 100 juta diberi untuk panggil reskilling dan upskilling dari segi kepakaran dan juga untuk mereka berniaga, ya, usahawan-usahawan mikro dan juga usahawan-usahawan PKS, terutama di dalam e-dagang ataupun e-commerce ini. Jadi latihan-latihan yang diberikan itu, saya percaya ada juga peruntukan diberikan terutama kepada MDEC dan juga kepada penjana, kepada HRDF, ya, supaya dapat membantu usahawan kita untuk lebih mahir di dalam e-dagang dan juga untuk memastikan mereka mempunyai branding yang baik dan boleh membuat sesuatu production itu dari segi dapat mengurangkan kos dengan menggunakan teknologi. Kerana apabila kita menggunakan tenaga kerja manusia, ianya ada dua perkara. Satu, dia cantik, ya, kerana kita meletakkan rasa kita, keyakinan kita apabila kita membuat jahitan sesuatu perkara, ya. Apabila kita berikan kepada mesin pendigitalan, ya, untuk membuat sesuatu sulaman, ianya berbentuk begitu dan ia adalah satu yang standard daripada satu sulaman kepada yang lain. Jadi apabila kita membeli produk daripada negara China, iaitu kainnya, tetapi kita membuat penambahbaikan, iaitu kita meletakkan sulaman, meletakkan manik dan meletakkan produk-produk ataupun maksud saya kemahiran yang lain di dalam produk itu supaya ia menambah nilai dan menjualnya semula, saya mendapati bahawa kita tidak main di sini dari segi harga murah, tapi kita main di sini dari segi tambah nilai produk yang kita berikan kepada orang lain semasa kita berjual beli di atas talian menggunakan untuk mendapat benefit RCEP ini. Jadi di sinilah saya rasakan bahawa yang murah itu tak sentiasanya bagus. Yang murah itu bagus untuk kita mendapatkan bahan mentah. Tetapi untuk kita menjual semula, di sinilah saya merasakan bahawa kepakaran dan kepandaian usahawan-usahawan kita untuk menambah nilai produk-produk tersebut amat penting. Jadi di sini mungkin produk kita akan lebih mahal, tetapi itulah tadi kita perlu melihat apakah niche untuk kita bersaing di luar negara ini. Kalau t-shirt di negeri China jual RM5 saja, ya, tetapi sampai ke Malaysia bila nak jual semula, kita tak boleh dah RM5 sebab kita nak buatkan jobnya, kita nak letakkan, kalau saya suka dah letak manik-manik sikit, jadi mungkin boleh menjadi RM60. Jadi RM60 t-shirt yang dijual di Malaysia dengan RM5 t-shirt yang dijual di China, jadi di mana rasa-rasanya akan mendapat keuntungan, kan, ataupun mendapat produk yang banyak. Sekarang kalau kita lihat juga brand-brand yang besar yang berjenama, ya, mereka banyak menggunakan bahan mentah daripada negeri China. Jadi di sinilah kita kena lebih mahir dan lebih orang panggil pintar di dalam melihat bagaimana RCEP ini dapat membantu usahawan-usahawan PKS kita dan juga bagaimana e-dagang ini dapat memberikan nilai tambah kepada ekonomi kita. Okey, baik. Untuk minit terakhir mungkin sedikit harapan daripada Prof sendiri bagaimana pihak usahawan PKS boleh menggunakan RCEP ini dengan sebaiknya untuk menambah baik perkhidmatan dan juga perniagaan mereka.
Ya, harapan saya supaya sebab RCEP ni pun baru ditandatangani. Jadi dia memang ada satu bab yang khas untuk SME. Jadi saya harap mungkin selepas ini boleh kita war-warkan apakah dia kelebihan dan manfaatnya RCEP ini untuk SME di Malaysia, dan kita perlulah memahami dengan jelas produk-produk yang dipasarkan kini dan juga memastikan bahawa penjenamaan, branding, intellectual property, produk-produk kita perlulah kita segera lakukan supaya kita dapat meraih manfaat yang lebih baik ya. Dan saya merasakan bahawa kalaupun kita mempunyai negara ekonomi besar seperti China dan Korea Selatan, saya rasa Malaysia mempunyai kelebihannya tersendiri dari segi makanan-makanan tradisi, dari segi halusnya sulaman-sulaman kita, dan juga dari segi produk-produk halal. Jadi saya percaya kita mempunyai tempat dan dapat meraih juga keuntungan yang tinggi dan besar di dalam perjanjian RCEP ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Datin Dr. Noriza Abdul Razak bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau ataupun lebih dikenali sebagai RCEP. Terima kasih Prof bersama kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.